Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasruddin bin Muhammad Isa. Nombor metrik S55128. Saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan dengan peruntukan dan agihan dalam ekonomi di Malaysia. Agihan dan peruntukan ini dilakukan menggunakan hasil negara yang diperoleh dalam negara. Antara hasil yang diperoleh oleh negara ini Malaysia ialah cukai. Cukai dikenakan kepada setiap masyarakat yang berada dan menetap di Malaysia. Terdapat beberapa jenis cukai, antaranya ialah cukai pendapatan, cukai jual beli dan banyak lagi. Cukai ini dapat mengurangkan jurang antara golongan atasan dan golongan bawahan dari segi pendapatan. Hal ini kerana cukai dikenakan dengan semakin meningkat pendapatan seseorang individu itu, semakin tinggi cukai yang perlu dibayar oleh mereka. Melalui hasil-hasil ini, kerajaan Malaysia mengagihkan hasil-hasil kerajaan ini kepada beberapa sektor. Antaranya ialah sektor ekonomi, sektor sosial dan sektor keselamatan di Malaysia. Sektor-sektor ini akan menggunakan peruntukan dan agihan yang diberikan oleh kerajaan kepada mereka dengan sebaiknya. Contohnya, sektor ekonomi. Mereka akan menggunakan agihan dan peruntukan yang mereka dapat dengan memberikan pembangunan yang baik kepada Malaysia. Sektor ekonomi juga akan meningkatkan ekonomi di Malaysia dengan menggunakan peruntukan yang mereka perolehi, supaya Malaysia akan menjadi antara negara yang disegani dari segi ekonomi. Namun begitu, terdapat beberapa isu yang timbul disebabkan oleh agihan dan peruntukan ini tidak diagihkan dengan secara yang betul. Antara masalah yang timbul ialah masalah pembangunan yang tidak setara di antara negeri-negeri. Di Malaysia, terdapat negeri kaya dan negeri miskin. Contohnya, pembangunan di bandar-bandar seperti Kuala Lumpur, Putrajaya lebih membangun dan lebih pesat jika dibandingkan dengan negeri-negeri miskin di Malaysia seperti negeri Kelantan dan Terengganu. Hal ini kerana pembangunan di bandar-bandar seperti Kuala Lumpur lebih membangun dan mereka lebih tertumpu kepada negara-negara tersebut. Masalah ini sepatutnya tidak wujud kerana sepatutnya pembangunan di Malaysia haruslah serata dan setaraf di antara negeri-negeri. Hal ini akan menimbulkan isu pergaduhan di antara negeri-negeri dan menimbulkan persoalan mengapa pembangunan di setiap negeri-negeri adalah berbeza. Kesimpulannya, pihak kerajaan perlu memainkan peranan mereka dengan seadilnya bagi mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat daripada agihan dan peruntukan ini. Sekian, terima kasih. Kestabilan ekonomi merujuk kepada ukuran utama prestasi ekonomi yang tidak menunjukkan turun naik yang besar dalam inflasi, pengangguran atau produk domestik asal. Ekonomi yang stabil juga boleh dilihat apabila KDNK mengalami pertumbuhan yang sederhana dan terkawal serta inflasi kekal dalam tahap minimum. Melalui dasar penstabilan ekonomi, terdapat dua dasar yang boleh dikategorikan, iaitu dasar fiskal dan juga dasar monetary atau dasar kewangan. Pertama, dasar fiskal bermaksud usaha-usaha kerajaan dalam mengubah perbelanjaan dan struktur pencukaian untuk mempengaruhi perbelanjaan agregat dalam ekonomi. Dasar ini bertujuan untuk mengawal inflasi seterusnya mencapai tingkat guna tenaga penuh. Selain itu, dasar fiskal boleh dibahagikan kepada dua, iaitu dasar fiskal penstabil automatik dan dasar fiskal budi bicara. Dasar yang kedua adalah dasar monetary atau lebih dikenali sebagai dasar kewangan yang dikendalikan oleh bank pusat atau bank negara bagi mengawal bekalan wang dan mengubah
kadar bunga dalam ekonomi negara. Dasar monetari terbahagi kepada dua bahagian, iaitu dasar monetari kuantitatif dan dasar monetari kualitatif. Antara langkah yang dijalankan oleh kerajaan dalam mengawal inflasi adalah antaranya nisbah rizab berkanun. Jika dinaikkan nisbah rizab berkanun, maka nisbah baru dapat diperolehi melalui tindakan segera oleh institusi kewangan dengan menambah jumlah rizab serta mengurangkan penciptaan kredit. Cara sedemikian akan mengurangkan jumlah penawaran wang dalam edaran. Seterusnya, inflasi dapat diatasi. Yang kedua, operasi pasaran terbuka. Dalam pasaran terbuka, bank pusat akan menjual sekuriti kerajaan, maka rizab bank perdagangan akan jatuh menyebabkan penawaran wang berkurang dalam ekonomi. Tindakan ini perlu dilakukan oleh bank pusat apabila negara menghadapi inflasi. Yang terakhir, kadar bank. Secara ringkasnya, bank perdagangan akan kurang berminat untuk membuat pinjaman daripada bank pusat apabila berlaku kenaikan dalam kadar bank. Kesannya, perkara berikut akan mengurangkan wang dalam edaran dan menyebabkan kadar faedah meningkat. Seterusnya, inflasi dapat ditangani. Seterusnya, antara langkah kerajaan dalam mengawal kadar pengangguran. Yang pertama, meningkatkan kemahiran teknologi dan pelaksanaan program kerjaya. Sebagai contohnya, industri berkaitan teknologi maklumat, perniagaan runcit dan penjagaan kesihatan masih menawarkan peluang pekerjaan yang baru, namun lebih menjerumus kepada kemahiran digital kerana kebanyakan sektor perniagaan dijalankan secara atas talian. Yang kedua, pemberian insentif untuk menjana pendapatan dan kerja. Pihak kerajaan mewujudkan moratorium pembayaran pinjaman bagi membantu individu, masyarakat dan sektor perniagaan yang terjejas akibat pelaksanaan PKP. Moratorium pembayaran pinjaman bertujuan untuk membantu rakyat dan pihak bank dalam mengurangkan beban kewangan. Yang ketiga, inisiatif kerajaan membantu sektor pekerjaan dan ekonomi negara. Sebagai contohnya, Kementerian Kewangan Malaysia memberi peruntukan sebanyak RM10 bilion dalam Bantuan Perkhidmatan Nasional BPN. Bantuan ini diberikan berdasarkan kepada individu yang memenuhi syarat kelayakan seperti jumlah pendapatan isi rumah serta status perkahwinan. Seterusnya, antara peranan kerajaan yang lain adalah yang pertama, pihak kerajaan perlu mengurangkan kebergantungan kepada barang import seperti import barang makanan dan barang keperluan dari luar. Hal ini demikian kerana aktiviti mengimport barang luar dapat meningkatkan perbelanjaan kerajaan serta keberkesanan dan kecanggihan barang luar yang diimport akan menggunakan minat masyarakat daripada membeli barang tempatan. Yang kedua, meningkatkan pengeluaran produk, antaranya dengan memasukkan barangan luar ke dalam negara seperti teknologi moden. Dengan adanya teknologi moden yang canggih ini, pengeluaran produk ekonomi dapat diperbagaikan dan tidak hanya tertumpu pada satu jenis komoditi sahaja. Dan yang terakhir, mengekalkan kestabilan monetari. Sebagai contohnya, dengan pemberian BRIM yang dilakukan bagi menjana kebajikan rakyat, rakyat dapat menggunakan wang tersebut untuk berbelanja menapung kehidupan seharian mereka. Oleh itu, akan berlaku proses jual beli dan mata wang negara akan berpusing. Kesimpulannya, wajarlah pihak kerajaan memainkan peranan dalam penstabilan ekonomi bagi mengekalkan kestabilan ekonomi negara. Melalui peranan dasar penstabilan ekonomi, beberapa pendekatan telah diambil seperti dasar fiskal yang membantu meningkatkan perbelanjaan kerajaan dan mengurangkan cukai. Selain itu, dasar monetari juga membantu rakyat dalam menstabilkan ekonomi negara. Dasar fiskal yang disokong pula dengan dasar monetari memainkan peranan penting dalam melindungi kebajikan rakyat dan menstabilkan ekonomi. Assalamualaikum, nama saya Nura binti Fandi, nombor mereka 96 Pembangunan kesihatan negara. Kesihatan rakyat merupakan tanggungjawab kerajaan dalam menegakkan keperluan dan kelengkapan kesihatan kepada rakyat. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah menubuhkan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi meneruskan hal berkaitan perkhidmatan kesihatan, perubatan serta kawalan penyakit berjangkit. Menurut data daripada World Population View, penjagaan kesihatan Malaysia berada di kedudukan ke-49 di dunia pada tahun 2021. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan dan merancang untuk pembangunan kesihatan di Malaysia menerusi Kementerian Kesihatan Malaysia. Antara pembangunan kesihatan yang telah dilaksanakan adalah Pelan Tindakan Kementerian Kesihatan Malaysia tahun 2016 sehingga tahun 2020. Antara langkah yang diambil melaksanakan teras strategi antaranya memperbesarkan perkhidmatan penjagaan kesihatan di kawasan pendalaman dan kawasan luar bandar.
Antara inisiatif yang dilakukan adalah menghantar lebih banyak pegawai perubatan ke kampung-kampung orang asli untuk dilawat. Pada masa itu, kerajaan Malaysia juga telah menyediakan plan transformasi perkhidmatan kesihatan untuk tempoh 2015 sehingga tahun 2020 melalui Kementerian Kesihatan bagi membangunkan kesihatan dalam sektor perkhidmatan. Ia merupakan salah satu usaha yang diambil untuk meningkatkan nilai perkhidmatan kesihatan supaya dapat lebih mampat serta responsif kepada perubahan persekitaran serta keperluan rakyat. Selain itu, Malaysia merupakan salah satu negara yang dijangkiti coronavirus dan telah menular dengan cepat ke seluruh negara pada awal tahun 2020. Peranan utama kerajaan adalah berusaha untuk membendung penularan serta melakukan tindakan yang terbaik untuk mengawal keadaan semasa kawalan pergerakan PKP. Kerajaan juga telah melaksanakan pembangunan kesihatan untuk merawat pesakit COVID dengan baik serta kadar sembuh jangkitan yang lebih tinggi. Kerajaan telah menyediakan pusat kuarantin di seluruh negara bagi menempatkan pesakit yang positif COVID serta pesakit positif COVID yang mengalami masalah kesihatan akan dirawat di hospital. Kerajaan juga telah membeli vaksin COVID-19 untuk diberikan kepada rakyat Malaysia yang layak menerima vaksin secara percuma. Itu saja, sekian, terima kasih. Saya Nur Syahidah Karimah binti Muhammad S54285 akan membincangkan tentang peranan kerajaan Malaysia dalam pembangunan IKS negara. Dalam ekonomi campuran, kerajaan memainkan peranan penting dalam mengawal dan menstabilkan aktiviti ekonomi negara. Antara peranan kerajaan adalah memberi galakan dan sokongan bagi membantu usahawan-usahawan daripada industri kecil dan sederhana iaitu IKS. IKS merupakan industri tempatan yang berskala kecil serta merangkumi proses pembuatan, perprosesan dan penghasilan bahan-bahan mentah menjadi barang siap untuk dijadikan produk. IKS memberi banyak faedah dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi negara. IKS boleh memberi sumbangan kepada masyarakat dengan menyediakan peluang pekerjaan serta mampu menyumbang kepada KDNK negara. Terdapat banyak peranan kerajaan dalam usaha membangunkan IKS termasuklah menyediakan khidmat nasihat dan perundingan kepakaran kepada bakal usahawan dan pelabur. Usahawan dan pelabur yang ingin mencari maklumat atau ilmu tentang perniagaan boleh mendapatkan khidmat nasihat yang disediakan oleh pihak kerajaan melalui agensi seperti MARA, SMIDEK dan MARDI. Seterusnya, kerajaan turut menganjurkan kursus dan latihan kepada usahawan. Kerajaan akan memberi kursus dan latihan kepada usahawan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Contohnya, agensi MARA dan Tekun menyediakan latihan dan kursus yang berkaitan dengan latihan pembungkusan, kewangan, kepimpinan dan pengurusan. Selanjutnya, kerajaan juga memberi insentif tertentu kepada para pengusaha IKS seperti penawaran pembiayaan, geran dan pinjaman sebagai modal permulaan perniagaan kepada para pengusaha IKS. Sebagai contoh, kerajaan menyediakan skim kewangan dan skim geran penyelidikan dan pembangunan kepada pengusaha IKS. Akhir sekali, kerajaan turut memperkasakan jenama produk yang dikeluarkan oleh pengusaha-pengusaha IKS. Kerajaan menganjurkan program yang bertujuan untuk mempromosikan jenama IKS tempatan supaya lebih ramai rakyat Malaysia mengenali jenama tempatan. Contohnya, kerajaan telah menganjurkan karnival usahawan desa pada setiap tahun di seluruh Malaysia. Sebagai kesimpulannya, kerajaan telah menyediakan pelbagai bantuan demi menyokong pengusaha IKS supaya terus bersemangat dalam menceburi bidang perniagaan. Dengan bantuan kerajaan ini, lebih ramai rakyat Malaysia akan berminat untuk menceburi bidang perniagaan. Pembangunan IKS seharusnya diberi keutamaan kerana industri ini banyak memberi sumbangan kepada negara terutamanya dalam aspek ekonomi.
Assalamualaikum, nama saya Farah Azira binti Abdul Rahman. Matrik nombor S564339 hari ini saya nak bincangkan isu percukaian SST negara. Seperti sedia maklum, SST ini telah ditadbirkan oleh Jambatan Kastam Diraja atau lebih dikenali sebagai RMCD. Pada 18 September 2018 tahun lalu, kerajaan telah memperkenalkan semula cukai jualan dan perkhidmatan atau lebih dikenali sebagai SST 2.0 untuk menggantikan cukai yang sedia ada pada masa iaitu GST. Okey, walaupun terdapat tentangan hebat daripada golongan masyarakat, namun keputusan pemerintah ini dilaksanakan. Namun pelaksanaan cukai ini sangat berbeza daripada cukai yang dilaksanakan sebelum ini, iaitu GST. Antara perbezaannya ialah kadar cukai yang dikenakan GST adalah tetap, iaitu sebanyak 6%, tetapi berbeza dengan cukai GST iaitu 5% hingga 10%. Pelaksanaan dan pengurusan SST yang baik dan mendapat kerjasama daripada pelbagai pihak, mahu pihak kerajaan maupun pihak swasta mampu memberikan impak yang besar kepada ekonomi negara kita. Hal ini dikatakan kerana SST juga dikatakan boleh meningkatkan hasil negara kita melalui peningkatan kadar pematuhan cukai seperti KDN-KK, pendapatan kasar negara serta dapat menurunkan kadar inflasi negara kita. Namun, terdapat juga kesan di sebalik pelaksanaan cukai ini. Oleh hal yang demikian, kerajaan perlulah memainkan peranan yang penting terhadap cukai langsung ini bagi menjamin kestabilan ekonomi negara sentiasa dalam keadaan yang baik. Namun begitu, pelaksanaan cukai dan perkhidmatan ini menjadi bualan masyarakat hari ini kerana kebanyakan mereka menganggap SST ini membebankan hidup rakyat, khususnya bagi golongan miskin atau lebih dikenali sebagai B40, kerana terpaksa menggunakan sebahagian besar pendapatan mereka untuk membayar cukai ini ketika membuat pembelian serta cukai-cukai lain seperti cukai pintu dan cukai pendapatan. Semasa SST 2.0 ini dijalankan, harga jualan akhir lebih tinggi berbanding semasa pelaksanaan GST. Bagi segelintir barangan, penjual akan menyerap kos kenaikan cukai jualan dan perkhidmatan ini dan memberi tempias kepada pengguna akhir. Walaupun pihak kerajaan telah mengambil langkah termasuk pemantauan secara berterusan, namun harga barangan tetap melonjak naik sekaligus membebankan hidup rakyat. Oleh itu, kerajaan perlulah merancang pelbagai inisiatif bagi meringankan hidup rakyat ini. Akhir kata, pelaksanaan SST ini mampu meningkatkan infrastruktur dan meningkatkan ekonomi negara, namun masih tidak dapat menyelesaikan masalah kewangan kerajaan dan juga masalah kenaikan harga barang secara keseluruhan. Hal ini dikatakan punca permasalahan adalah disebabkan oleh beberapa faktor seperti riba yang diamalkan di negara kita serta perbelanjaan kerajaan yang tidak terkawal yang menyebabkan berlakunya pembaziran dalam perbelanjaan kerajaan dan juga korupsi dengan berleluasa. Oleh itu, kerajaan sepatutnya memberi fokus kepada usaha mengawal perbelanjaan dan menghapuskan amalan pembaziran dan korupsi ini bagi membersihkan segala bentuk amalan riba dalam sistem ekonomi dan kewangan. Assalamualaikum, nama saya Nur Afrika binti Ahmad Sri, nombor matrik S5461. Saya ingin membentangkan tajuk kajian saya iaitu peranan kerajaan terhadap projek mega dalam pembangunan negara. Baiklah, saya akan menerangkan secara ringkas apa itu projek mega. Projek mega merupakan salah satu aktiviti yang dijalankan di Malaysia. Projek tersebut bukan sahaja berbentuk pembinaan bangunan, malah ia juga pembinaan untuk perkhidmatan pengangkutan seperti LRT, monorail dan kereta api. Seterusnya, saya akan terangkan tujuan utama kajian saya iaitu peranan kerajaan terhadap projek mega dalam pembangunan negara. Oleh itu, peranan yang pertama ialah menetapkan dasar penjimatan kerajaan dalam usaha menetapkan dasar penjimatan untuk menyelamatkan ekonomi negara daripada terus merundung. Dasar ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat kadar kos di satu projek mega melalui penjimatan yang ada dan secara tidak langsung menjimatkan wang rakyat serta menyelamatkan institusi lain milik kerajaan. Seterusnya, peranan yang kedua, membuat keputusan dalam pelaksanaan projek pembinaan infrastruktur yang telah diluluskan oleh China. Keputusan pembatalan yang dibuat ke atas projek saluran tenaga dan projek rel di Pantai Timur yang sebelum ini diumumkan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak. Menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, sebab utama keputusan beliau adalah untuk menjaga negara daripada menanggung hutang yang besar dan bertambah. Peranan ketiga, perlindungan terhadap alam sekitar.
Perlindungan terhadap alam sekitar ini juga merupakan salah satu peranan kerajaan dalam menjalankan aktiviti projek mega. Bagaimana kerajaan berperanan adalah dengan memastikan kawasan yang ingin dijalankan projek mega tersebut tidak merosakkan atau menjejaskan alam sekitar. Di samping itu, kerajaan berkuasa dalam mengambil tindakan untuk undang-undang, sebagai contoh mengenal pasti tempat sasaran pencemaran alam sekitar dan sebagainya. Ia juga boleh dikenakan denda sekiranya pencemaran alam sekitar itu berlaku. Peranan terakhir, memastikan kestabilan ekonomi. Hal ini jelas apabila kegawatan ekonomi berlaku. Kerajaan perlu memastikan strategi terbaik dalam menangani kegawatan ini agar kesusahan tidak dirasai oleh rakyat. Langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengawal perbelanjaan dan pembayaran cukai bagi memastikan kestabilan ekonomi. Kerajaan harus bijak dalam merangka strategi, sama ada menggunakan dasar fiskal atau dasar mandatori dalam memahami strategi ekonomi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Mustabiti Awang, nombor matrik S54594. Baiklah, saya akan menerangkan subtopik yang ketujuh, iaitu pilihan raya umum. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan salah sebuah negara yang menjalankan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Amalan demokrasi berparlimen ini dijalankan dengan mengadakan pilihan raya di mana rakyat bebas memilih pemerintah. Raya ialah satu proses untuk memilih wakil rakyat di mana kawasan yang bertanding untuk memerintah, sama ada di peringkat negeri atau persekutuan. Pemilihan wakil rakyat ini dijalankan secara sulit dan dengan menggunakan prosedur yang telus dan teratur. Pilihan raya umum dilakukan adalah untuk memilih ahli Dewan Undangan Negeri dan Dewan Rakyat. Di semenanjung Malaysia, pilihan raya umum ini dijalankan secara serentak, manakala di negeri Sabah Sarawak ia dijalankan secara berasingan. Manakala pilihan raya kecil berlaku apabila terdapat kekosongan kerusi di mana-mana kawasan ahli parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Pilihan raya kecil ini berlaku apabila terjadinya kematian wakil rakyat, peletakan jawatan dan pelucutan jawatan. Dan tempoh untuk mengadakan pilihan raya kecil ini adalah selama 60 hari untuk semenanjung Malaysia dan selama 90 hari bagi negeri Sabah dan Sarawak. Seterusnya, syarat-syarat pengundi. Seseorang pengundi layak mengundi jika namanya telah didaftarkan dalam senarai daftar pemilih menurut perkara 119 Perlembagaan Malaysia. Seseorang wakil negara yang berumur 21 tahun, bermastatin atau tidak bermastatin, tinggal di mana-mana kawasan pilihan raya, Dewan Raya atau Dewan Undangan Negeri, boleh mengundi dalam pilihan raya tersebut. Namun begitu, seseorang pengundi hanyalah boleh mengundi di sesebuah kawasan pilihan raya sahaja. Bagi rakyat Malaysia yang melanjutkan pelajaran di luar negara, mereka boleh mengundi melalui pos dan ia dikawal oleh anggota pasukan keselamatan negara. Namun terdapat sedikit ralat. Umur pengundi sekarang di Malaysia, umur 18 tahun telah layak untuk mengundi. Macam proses pilihan raya dijalankan, ia dipantau oleh sebuah suruhanjaya yang diberikan nama Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPRM. Setiap anggota SPRM dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Melayu. Tujuan utama pertubuhan SPRM ini adalah untuk menjamin pilihan raya yang dijalankan adalah adil dan bebas dari sebarang jenayah rasuah. Sekali peranan belia. Peranan belia amat penting dalam membentuk gaya hidup masyarakat yang lebih sistematik dan berfikir rasional. Hal ini dikatakan demikian kerana belia merupakan aset penting negara dalam mentadbir dan mengurus negara pada generasi akan datang. Juga menyiarkan isu-isu penting seperti isu ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh itu, belia memainkan peranan yang penting dalam politik kerana suara belia adalah suara hasrat rakyat-rakyat yang
tidak ada kuasa. Oleh itu, apabila sesebuah negara menjalankan pilihan raya umum dan kuasa pemimpin diberikan sepenuhnya kepada rakyat, ia merupakan satu tingkah yang bagus kerana rakyat dapat memilih wakil mana yang mampu melakukan kerja dengan baik dan tulus. Ringkasnya, Perlembagaan Persekutuan telah menjalankan pengendalian yang baik agar pilihan raya yang berlangsung dilakukan dengan adil dan saksama. Oleh itu, dengan cara tersebut, hasrat dan harapan rakyat dapat disampaikan dengan jelas melalui pilihan raya ini. Sekian dari saya. Terima kasih.